Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, berjumpa kita sekali lagi dalam video yang ketiga, iaitu bagaimana kita hendak merekodkan pembelian secara hutang. Okey, jadi di sini syarikat kita telah pun biasa dengan si pembekal, syarikat pembekal. Jadi kita just call sahaja, maka syarikat pembekal pun dapat memberikan stok kepada kita tanpa mendahulukan pembayaran. Okey, dan bayarnya contohnya 2 bulan, 3 bulan akan datang. Okey. Jadi di sini saya akan tunjukkan bagaimana merekod pembelian secara hutang yang mana syarikat berhutang kepada syarikat lain ataupun pembekal yang membekalkan stok ataupun syarikat membeli aset secara hutang. Jadi bagaimana kita nak merekodkan transaksi tersebut? Okey, di sini saya nak tunjukkan rekod pada bulan Mac. Okey. Saya nak buat satu pembelian secara hutang, pembelian stok secara hutang, okey, pada bulan Mac. Okey. Jadi untuk pembelian secara hutang dia ada dua cara. Pertama, syarikat berhutang. Kita boleh klik pada syarikat berhutang. Okey, saya nak buat yang ini dahulu. Baik, sini kita akan masukkan, kalau syarikat berhutang ini kita kena masukkan bulan apa tadi? Bulan Mac kan? Okey. Kita kena masukkan bulan Mac, 12 bulan Mac. Tahun kita isikan 2020. Okey, butir-butir. Okey, butir-butirnya contohnya kita membeli barang jualan secara hutang. Adakah nama pemiutang? Sudah ada dalam senarai pemiutang. Okey, sudah pastinya belum ada sebab pemiutang kita pun pada tahun ini belum lagi kita wujudkan. So sekarang ni kita wujudkan nama pemiutang itu. Contohnya syarikat spaghetti, syarikat Permai. Okey, contoh. Okey, Permai ya. Nombor telefon kita masukkan. Okey. Dan kategori barang yang dihutang adalah stok. Okey, jadi stok kita nanti akan bertambah lah walaupun kita buat secara hutang. Okey, harga belian ini berapa hutang yang kita buat itu? Contohnya 2000. Okey. Belum dibayar lagi. Okey, sekarang kita simpan. Okey, maknanya di sini kalau kita belum lagi membayar dengan tunai ataupun bank stok tersebut, maka akaun wang keluar kita, okey, cash kita belum lagi terusik. Tetapi maklumat pemiutang kita telah masukkan. Okey. Jadi di sini ini adalah satu cara lah untuk kita memasukkan maklumat pemiutang ataupun kita berhutang, membeli secara hutang. Dan satu lagi, kalau kita membeli secara hutang, contohnya saya nak buat pembelian secara hutang pada bulan April contohnya. Saya nak beli perabot ataupun peralatan pejabat. Itu merupakan aset. Okey, kalau kita nak beli peralatan pejabat secara hutang, selain daripada syarikat berhutang, klik syarikat berhutang, kita boleh klik pada wang keluar sebab kita nak keluarkan wang. Okey. Dan kita klik di sini. Sini pun boleh syarikat berhutang, ataupun kalau kita pilih di sini pindahan wang tunai ke bank, pindahan tunai ke simpanan, kalau oleh bank. Okey. Kalau kita pilih okey, membeli barang jualan secara hutang. Okey, ini adalah membeli barang jualan secara hutang. Okey, jom kita klik di sini. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah tiada ruang untuk kita mengisi maklumat. Yang ada cumalah pembelian secara hutang. Untuk pembelian secara hutang, sila klik butang ini. Okey, jadi kita kliklah butang ini. Kita akan pergi ke tempat yang sama, iaitu di bahagian pemiutang. Contohnya saya nak membeli perabot pada bulan 4 tadi kan. Okey. Pada 10 hari bulan April 2020 saya membeli perabot. Okey, saya type P.
tak luar. Hutang, okey. Hutang perabot, hutang mesin, hutang peralatan kedai dan pejabat. Okey, hutang peralatan kedai dan pejabat. Okey, adakah nama piutang sudah ada dalam senarai piutang? Okey, tiada. Okey, ini saya boleh letakkan nama company yang saya hutang, contohnya Tai Shin. Okey, Tai Shin perabot, Tai Shin Co. Okey, nombor telefon dia. Kategori untuk peralatan kedai ini adalah sebagai aset sebab peralatan yang kita belikan itu adalah untuk kegunaan perniagaan semata-mata, bukan kegunaan peribadi ataupun keluarga kan. Okey, jadi ia ada dikategori sebagai aset. Okey, harga kepada peralatan tersebut adalah sebanyak contohnya 800. Okey, jadi kita berhutang sebanyak 800. Okey, simpan. Anda akan dibawa ke bahagian rekod aset tetap untuk merekod semula aset ini. Okey. Sebab anda telah mengisi butiran membeli peralatan kedai walaupun secara hutang atau tunai, anda akan dibawa ke bahagian rekod aset tetap untuk merekod semula aset tersebut. Okey, pada 10 April lah. Okey, pastikan ianya betul. Tai Shin. Okey. Nombor telefon pun kena betul. Okey, jadi klik OK. Okey, jadi kita telah pun dibawa ke bahagian rekod aset tetap. 10 hari bulan April 2020. Jenis aset yang kita beli tadi adalah peralatan kedai dan jualan. Kalau tiada, kita boleh letak lain-lain dan kita nyatakan, contohnya mesin ke, mesin rumput ke, okey. Jadi di sini ada kategori aset adalah, okey, hanya ada 5 kategori di sini. Okey, takkan kita letak bangunan. Jadi kita letakkan lekapan dan kelengkapan. Okey, kos aset tadi adalah bernilai RM800. Okey, jadi di sini saya hendak mengajar tuan-tuan dan puan-puan. Susut nilai aset ini kita boleh letakkan. Okey, susut nilai aset ni contohnya perabot lah. Ada 15% untuk perabot. Okey, jumlah penggunaannya kita boleh letakkan 0 tahun belum diguna pada tahun tersebut. Okey. Ini untuk mengelakkan daripada nilai bersih yang akan menolak kita punya untung nanti. Okey, untung kasar tu. Jadi kita boleh menipu sedikit di sinilah. Okey. Masih digunakan, hapus kira, hilang atau rosak. Okey, masih digunakan dan kita simpan. Maklumat aset telah pun disimpan. Okey. Okey, dia telah pun dimasukkan di dalam bahagian ini. Okey, bahagian ini ya. Okey, sekarang kita kembali ke menu utama. Okey, sekarang kita cuba lihat pada bahagian imbangan duga. Okey, kita lihat aktiviti transaksi kita tadi telah pun berjalan dengan lancar dan seimbang. Okey, kita lihat pada bahagian pemiutang. Okey, bertambah. Kemudian baki di bank 9,500 belum lagi terusik sebab kita berhutang tadi ya. Okey. Kita ada penghutang, okey. Aset tetap kita bertambah. Dan cuba kita lihat pula pada penyata untung rugi pendapatan. Kita lihat pada penyata pendapatan ini susut nilainya masih bernilai RM2,000. Okey, maksudnya belum lagi ditambah sebab kita tak tambah pada nilai susut nilai tadi. Baik, pada belian pula dia meningkat menjadi RM5,000. Okey. Jualan belum lagi.
Okey, seterusnya kita pergi kepada kunci kira-kira. Kita lihat. Okey, masih lagi seimbang. Kalau kita nak cetak, boleh cetak. Okey, di sini tadi ya. Pada kunci kira-kira ini, aset tetap kita telah pun direkodkan sebanyak RM800. Okey. Jadi jumlah aset semasa kita, nilai aset kita adalah 8,800. Ini adalah nilai aset semasa. Okey, jadi itu saja untuk bahagian bagaimana kita nak merekod pembelian secara hutang, membeli aset secara hutang dan segala-galanya secara hutang. Jadi anda boleh gunakan kaedah tersebut. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa kita dalam video yang keempat.